Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah KKQ tingkatan 5 pada hari ini adalah bahagian qiraat dengan tajuk surah Al-Qadr, riwayat Qalun dan Warsh. Qalun dan Warsh merupakan perawi bagi Imam Nafi' Al-Madani. Di dalam silibus tingkatan 5 juga, bahagian qiraat hanya mempunyai dua orang perawi ini sahaja, iaitu Qalun dan Warsh yang merupakan perawi bagi Imam Nafi' Al-Madani. Hanya dua orang perawi dan seorang imam ini sahaja. Seterusnya kita akan melihat kepada surah Al-Qadr riwayat Qalun. Qalun mempunyai dua wajah qiraat, dua wajah bacaan dalam surah Al-Qadr ini, iaitu dari sudut qasar dan tawassut. Qasar dan tawassut pada kalimah inna anzalnahu wa ma adraka, dan juga silah mim al-jama' dan iskan mim al-jama'. Okey, ketiga-tiga tempat ini yang menyebabkan Qalun mempunyai dua wajah qiraat dalam surah Al-Qadr ini. Seterusnya saya akan membaca riwayat Qalun ini terlebih dahulu dengan menerapkan kedua-dua wajah ke dalam satu bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okey, jadi bagi wajah qiraat untuk Qalun ini yang dibaca dengan dua wajah. Okey, saya akan menjelaskan bahawa saya mengulang di sini inna anzalnahu. Saya mengulang kali pertama inna, dua harakat sahaja pada mad di sini, iaitu mad jaiz al-munfasil yang saya jelaskan di sini sebagai qasar dan tawassut al-munfasil, bermaksud perlu dibaca dengan dua harakat dan empat harakat. Qasar bermaksud dua harakat dan tawassut bermaksud empat harakat pada mad jaiz al-munfasil ini. Jadi saya mengulang membacanya dengan dua harakat dahulu di sini, kemudian saya membacanya dengan empat harakat. Seterusnya begitu juga yang ini, saya membaca dengan dua harakat dan empat harakat kerana qasar bermaksud dua harakat, tawassut bermaksud empat harakat. Jadi saya mengulang dengan membacanya dahulu dua harakat di wama adraka dua harakat dan wama adraka empat harakat. Seterusnya di sini juga ada satu lagi yang menjadi khilaf dalam surah Al-Qadr ini antara Qalun dan Warsh, yang mana Qalun membaca pada adraka di sini dengan fathah ar-ra. Fathah ra bermaksud ra itu difathahkan. Okey, membacakan dengan fathah sahajalah macam biasa, adraka. Sebab Warsh dia akan membaca di sini dengan taqlil. Taqlil bermaksud dia akan membaca dengan adraka. Okey, jadi di sini
bacaan qalun seperti biasa, seperti mana kita mengikut imam dan perawi kita baca. Seterusnya khairum. Khairun di sini ra ditebalkan. Tafkhim bermaksud tebal, tebalkan ra. Jadi tebalkan ra ni biasalah untuk dhammatain, dua dhammah kita akan membaca dengan tebal mengikut qiraat kita. Khairum min alfi. Min alfi di sini dibaca secara tahqiq. Tahqiq bermaksud kita mengeluarkan huruf mengikut huruf yang kita nampak dan baris yang kita nampak. Khairum min alfi syahr. Okey, jadi kalau di sini min alfi, Warsh berbeza dengan Warsh. Beliau akan membaca dengan naqal, yang mana membaca dengan naqal akan berbunyi tanpa hamzah pada alfi ini. Contohnya minalfi, minalfi. Okey, jadi qalun berbeza dari sudut bacaan dengan Warsh. Di sini qalun membaca dengan tahqiq, sementara Warsh akan membaca dengan naqal. Seterusnya al-malaikah. Okey, qalun ni pada setiap tempat mad jaiz al-munfasil di sini. Okay, al-munfasil dan juga okey, untuk qalun sahaja. Untuk mad jaiz al-munfasil, beliau akan membaca dengan 2 dan 4 harokat. Kan nampak di sini 2 dan 4 harokat. Sementara bagi mad wajib al-muttasil, qalun hanya akan membaca dengan 4 harokat sahaja. 4 harokat sahaja untuk mad wajib al-muttasil. Okey, jadi ini akan berbezalah dengan Warsh. Warsh akan membaca mad wajib al-muttasil dan juga mad jaiz al-munfasil dengan isba', iaitu 6 harokat wajib. Itu bagi Warsh. Okey, jadi bagi qalun ni kena ingat rumus ialah mad wajib muttasil 4 harokat sahaja. Sementara mad jaiz al-munfasil dibaca dengan 2 harokat dan 4 harokat. Seterusnya rabbihim. Pada mim jamak yang bermaksud mereka, hum atau him, qalun akan membaca dengan 2 cara, iaitu silah mim al-jamak, yang mana silah mim al-jamak ini akan dihubungkan dengan waw pada mim itu, rabbihimu. Ataupun kalau hum akan menjadi humu. Okey, dan satu cara lagi adalah dengan iskan mim al-jamak. Iskan bermaksud sukunkan mim al-jamak, itu berbunyi rabbihim, seperti mana yang tertulis di sinilah, rabbihim, biizni rabbihim. Okey, kemudian matla'il fajr. Matla'il fajr di sini dibaca secara tarqiq lam. Okey, kerana bagi hukum lam ada 2 cara bacaan, iaitu tarqiq nipis dan juga taghliz, iaitu tebal, menebalkan lam. Jadi bagi bacaan qalun di perkataan matla'i ini, beliau membaca dengan tarqiq lam, iaitu matla, la biasa. Nanti kita akan tengok macam mana berbezanya bacaan Warsh, di mana beliau akan membaca dengan taghliz lam pada lafaz matla'i ini. Seterusnya kita akan melihat kepada riwayat Warsh. Surah Al-Qadr, riwayat Warsh. Saya akan membacanya dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum minal fi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Okey, itu bagi riwayat Warsh. Okey, matla. Matla tu bermaksud dia tebalkan lam dengan mentaghlizkan lam. Okey, saya akan jelaskan satu-satu.
Dan saya ada tertinggal satu huraian, iaitu di adraka ini. Adraka dibaca dengan taqlil. Taqlil bermaksud berbezalah bacaan dengan qalun tadi, di mana di perkataan ini qalun membaca dengan wama adraka, tetapi pada adraka di sini Warsh akan membaca dengan taqlil, iaitu wama. Okey, setiap hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz al-munfasil beliau akan membaca dengan 6 harakat. Jadi di sini mad jaiz al-munfasil 6 harakat, ini pun 6 harakat kan. Okey, di sini wama adraka ma lailatul qadr. Adra. Okey, adra tu saya selalu menjelaskan kepada para pelajar, cara bacaannya adalah seperti bunyi KL. Macam KL kan, saya. Okey, jadi taqlil ni adalah bacaan seolah-olah macam bunyi KL lah, dialek KL. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Okey, seterusnya di sini dibuat taqlil ra. Kalau ikutkan qalun, dia akan membaca di sini dengan tafkhim ra, iaitu menebalkan ra. Tetapi di sini Warsh membaca dengan taqlil, iaitu menipiskan ra. Cuma dari sudut dhammah, iaitu baris dia ni, susah kita untuk menipiskan ra kerana sifat dhammah adalah tebal. Okey, jadi dari sudut ketaranya sebutan ra dhammah di sini adalah tidak ketara kerana ia berbaris dhammah, kerana sifat dhammah itu adalah tebal. Lailatul qadri khairum. Jadi dia tak ketara lah, nipis dia tu. Cuma min alfi. Jadi bila dibaca dengan naqal, dibaca dengan naqal, kita akan membaca dengan membuang hamzah pada alfi ini. Jadi kita akan membaca minalfi. Khairum minalfi syahr. Okey, seterusnya pada perkataan al-malaikah. Okey, al-malaikah ini adalah hukum mad wajib al-muttasil. Jadi Warsh akan membacanya dengan 6 harakat. Isba' bermaksud kenyang atau penuh, iaitu harakat yang paling penuh, paling tinggilah, paling kenyang sekali, iaitu 6 harakat. Kemudian pada perkataan Rabbihim ini, Warsh hanya akan membaca dengan 6 harakat sahaja. Okey, jadi dia tidak ada membaca dengan silah mim al-jama' seperti qalun tadi. Jadi pada perkataan mim al-jama', Warsh akan membaca dengan iskan mim al-jama', iaitu mensukunkan mim jama' itu. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu akan berubah juga. Yang tu kita akan tengok nantilah dalam surah yang lain. Kemudian matla'i. Matla'i dibaca dengan takhlis lam. Tengok pada lam, tebalkan lam kan. Jadi di sini apabila ta, sifat ta itu telah tebal, lam pun ditebalkan juga mengikut Warsh. Matla. Jadi kita tebalkan matla, berbanding dengan qalun, yang mana qalun membaca lam ini dengan tarqiq, iaitu dengan menipiskan. Jadi menipiskan ini akan berbunyi matla'il, macam biasa sahaja. Sementara takhlis lam ini perlu ditebalkan dengan menebalkan lidah lah. Matla, angkatkan sedikit lidah. Matla'il fajr. Okey, saya harap kamu faham dengan penerangan ini. Jadi kamu bolehlah menghantar audio bacaan kamu bagi kedua-dua riwayat ini, iaitu riwayat qalun dan Warsh. Okey, untuk saya menilai dan memberi markah. Selamat mencuba. Wallahu a'lam.